الله إن الله كان توابا أستغفر 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 الله إن السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah Surah Ar-Rum. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 60 ayat. Dinamakan Surah Ar-Rum perihal bangsa Rum, kerana peristiwa mengenainya ada disebutkan pada ayat-ayat 2 hingga 4. Intisari kandungannya, pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa orang-orang Rom yang sedang mengalami kekalahan akan dapat mengalahkan musuhnya, orang-orang Majusi. Dalam masa tidak sampai 10 tahun, pada saat itu orang-orang Islam akan bergembira dengan kemenangan yang diberi oleh Allah Ta'ala terhadap musuh mereka, kaum kafir musyrik di Mekah, dan bergembira pula mendengar berita kemenangan Rom. Kemudian ditegaskan lagi bahawa segala yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, sama ada yang berhubung dengan dunia ataupun yang berhubung dengan akhirat, tetap berlaku. Dan pada itu kebanyakan manusia tidak mengetahui bahawa kemenangan dan kejayaan itu tidak akan dapat dicapai
melainkan oleh orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapainya menurut peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ditegaskan pula bahawa bala bencana yang tidak putus-putus berlaku di sana sini adalah disebabkan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia sendiri. Mereka ditimpakan dengan demikian supaya segera insaf dan menjauhi segala perbuatan yang durjana. Jika tidak, maka balasannya lebih buruk lagi. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa jalan keselamatan dan kebahagiaan seseorang telah pun diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Maka tidak ada jalan bagi orang-orang yang mengingkarinya berdalih lagi. Lalu diperintahkan supaya Nabi Muhammad SAW bersabar kerana kemenangan dan kejayaan yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadanya tetap berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillahi yansuru man yasha wa huwal azizur rahim wa'adallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Orang-orang Rom telah dikalahkan di negeri yang dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya. Dalam masa tidak sampai 10 tahun, kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya. Dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom itu, orang-orang yang beriman akan bergembira. Dengan kemenangan yang diberikan Allah, Ia memberi kemenangan pada siapa yang dikehendakinya. Dan Dialah jua yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Demikian dijanjikan Allah. Allah tidak pernah mengubah janjinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir nyata dari kehidupan dunia sahaja. Dan mereka tidak pernah ingat hendak mengambil tahu tentang hari akhirat. Surah yang akan kita tafsirkan pada malam ini, insya-Allah, ialah surah Ar-Rum, yang merupakan surah yang ke-30 dalam susunan Al-Quran pada juzuk yang ke-21. Surah Rum ini dikenali dengan surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengandungi 60 ayat. Rum ialah nama keturunan Nabi Allah Ibrahim AS. Itu Rum bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Rum ialah negara Kristian, menganut ajaran Nasara, yang merupakan kuasa besar pada zaman itu, yang sentiasa berlawanan dengan kuasa Parsi atau Furs yang diketuai oleh Raja Kisra. Dinamakan surah Ar-Rum kerana menceritakan tentang suatu perkara gaib, kejadian yang bakal berlaku, iaitu kejadian kemenangan tentera Rom mengatasi Parsi. Ini kerana orang-orang Mekah amat berbangga dengan orang-orang Parsi kerana mereka sama-sama menyembah berhala. Cuma Parsi menyembah api dan membenarkan sembahan selain daripada itu. Oleh kerana ada persamaan antara musyrikin Mekah dengan Parsi, maka mereka menyokongnya.
dan mereka membenci ahli kitab. Kalau sebelum ini, mereka menjadikan ahli kitab itu sebagai rujukan. Tetapi bila ada beberapa persamaan, seperti percaya pada Tuhan, seperti menolak keberhalaan, menyebabkan mereka mula memusuhi ahli kitab dan orang Rom, orang-orang Kristian. Dan membenci orang Kristian berarti membenci kerajaan Rom itu sendiri. Lalu bila mana Parsi mengatasi tentera Rom dalam banyak peperangan, setiap kali itu orang-orang kafir musyrik Mekah mengejek orang-orang beriman. Maka Allah Ta'ala memberitahu suatu pengkhabaran ghaib dan juga pengkhabaran gembira kepada orang beriman. Bahawa Rom yang dikalahkan berkali-kali itu suatu hari nanti akan menang dan terus mengalahkan Parsi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bila diturunkan ayat ini, maka dia datang menemui, diriwayatkan ketika mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan orang-orang musyrik. Lalu kata Abu Bakar kepada mereka, afarihtum bizuhuri ikhwanikum ala ikhwanina fala tafrahu fala yakarranna Allahu a'yunakum wallahi latadhaharanna ar-rum ala faris kama akhbarana bidzalika nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilaihi Ubay bin Khalaf faqala kadzabta faqala anta akdzab ya adu Allah ij'al bainana ajalan unahibuka alaihi ala ashri qala'is minni wa ashri qala'is minka fa in zaharatir rum ala faris gharimta wa in zaharat faris gharimtu ila salasi sinin fanahabahu thumma jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala sallallahu alaihi wasallam zayidhu fil khata wa maddahu fil ajal فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه فلقي أبيا فقال لعلك ندمت فقال لا تعال أزيدك في الخطأ وأمادك في الأجل فاجعلها 100 قلوس إلى 9 سنين قال قد فعلت فلما أراد أبو بكر الهجرة طلب منه أبي كفيلا بالخطر إن غلب فكفل به ابنه عبد الرحمن فلما أراد أبي الخروج إلى أحد طلبه عبد الرحمن بالكفيل فأعطاه كفيلا ومات أبي من جرح جرحه إياه النبي صلى الله عليه وسلم في الموقعة وظهرت الروم على فارس لما دخلت السنة 7 فأخذ أبو بكر الخطر من ورثة أبي وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به. Maksudnya, Abu Bakar bila dijumpa dengan orang-orang Quraisy, maka dia berkata, apakah kamu gembira sebab saudara kamu mengatasi saudara kami? Yakni kemenangan Parsi mengatasi kemenangan Rom. Abu Bakar menamakan orang Rom saudara kami. Kenapa adanya persamaan daripada permulaan Islam? Apakah kamu bergembira dengan kejayaan saudara kamu mengatasi saudara kami? Kamu jangan gembira. Allah tak akan membiarkan kamu gembira lama. Demi Allah, Allah pasti akan memenangkan Rom ke atas Parsi. Sebagaimana Nabi kami beritahu. Maka bangun pemimpin Mekah bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, satu-satunya orang kafir yang dibunuh oleh Nabi SAW. Dalam peperangan Uhud, ini Ubay bin Khalaf. Satu-satu yang dibunuh oleh baginda SAW. Lalu Ubay pun bangun berkata pada Abu Bakar, kadzabta, bohong kamu wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bangun sambil jawab, kamu lagi bohong pada aku. Wahai musuh Allah, kalau kamu tak percaya kita bertaruh, kata Abu Bakar. Kita bertaruh, kita berjudi. Aku tawarkan kepada kamu dengan 10 ekor unta. Dan kamu tawarkan kepadaku dengan 10 ekor unta. Kalau sekiranya Rom menang ke atas Parsi, maka kamu kena beri pada aku. Dan kalau sekiranya Parsi menang, maka aku akan beri pada kamu. Dan aku akan bayarnya dalam tempoh 3 tahun. Aku akan bayar 10 ekor unta ini. Lalu berlakulah pertaruhan tersebut. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang menemui Nabi SAW.
dan cerita kepada Rasulullah bahawa dia bertaruh dengan Ubay. Lalu kata Rasulullah, tambah lagi pertaruhan. Tambah lagi, memang confirm menang ni. Tambah lagi pertaruhan dan panjangkan lagi tempoh. Lalu Abu Bakar cari Ubay bin Ka'ab. Dia cari. Lalu dia berkata, barangkali kamu menyesal bertaruh dengan aku tadi. Kata Abu Bakar. Confident Abu Bakar. Barangkali kamu menyesal. Lalu kata Ubay, aku tak menyesal. Baik, kalau tak menyesal, aku tambah lagi. Aku tambah sehingga 100 ekor. Kita bertaruh 100 ekor unta. Yang dibayar dalam tempoh 9 tahun. Kita bertaruh dengan 100 ekor unta. Lalu kata Ubay, fa'al tu, baik, aku akan lakukannya. Maka ketika mana Abu Bakar hendak berhijrah, lalu Ubay kata, kalau kamu tinggalkan kota Mekah, kamu dah bertaruh dengan aku, apa jaminan kamu? Nanti kalau aku menang, siapa nak bayar? Maka kamu kena tinggalkan satu gadaian, jaminan. Lalu kata Abu Bakar, aku tinggalkan anakku Abdul Rahman. Anak Abdul Rahman ni jaminan dia bayar ni. Kau berlaku apa-apa dia bayar. Sebagai jaminan kafir. Dan ketika mana Ubay keluar dalam peperangan Uhud. Maka ketika itu, Ubay yang hendak cuba membunuh Nabi SAW berjaya dicederakan oleh Rasulullah sehingga membawa kepada kematian. Dan ketika mana tamatnya perang Uhud, maka ternyata Rom berjaya mengalasi Parsi. Lepas tamat peperangan Uhud, maka dapat berita Rom berjaya mengatasi Parsi. Lalu Bakar menghantar wakilnya, minta daripada waris Ubay bin Ka'ab, iaitu kemenangan perjudian 100 ekor. Maka dibayarnya. Maka dibawa unta-unta tadi, bertemu dengan Nabi SAW, dan Nabi kata sedekah semua tu. Itu semua kamu sedekahkan. Beri kepada orang-orang miskin. Baik, ini berlaku sebelum pengharaman judi. Kerana kita tahu bahawa pengharaman judi ini di kota Madinah selepas hijrah Nabi SAW. Dan peristiwa ini berlaku sebelum hijrah. Walaupun bayarannya dilakukan selepas hijrah. Maka ini menunjukkan keyakinan Abu Bakar tentang Al-Quran yang beritahu Rom akan menang. Dan itulah dia orang-orang beriman. Sentiasa meyakini janji Allah. Sentiasa meyakini apa yang Allah Ta'ala beritahu. Ini berkait dengan kisah Ar-Rum atau surah Ar-Rum ini. Baik, surah ini oleh kerana dia surah Makkiyah, maka dia menyentuh 3 dasar utama sebagaimana mana-mana surah Makkiyah. Pertama, perkara yang berkait dengan keesaan Allah, Tauhid. Dan yang kedua, perkara yang berkait dengan kenabian, kerasulan baginda SAW. Dan yang ketiga, perkara yang berkait dengan kebangkitan semula. Hisabnya, syurganya, neraka. Maka ini semua kandungan surah-surah Makkiyah. Dia akan mengandungi 3 asas ini, Tauhid, kenabian dan tentang kebangkitan semula. Yang merupakan rukun iman. Yang berkait dengan rukun iman, akidah. Apakah persamaan surah Al-Ankabut, surah ke-20? Surah yang ke-29 yang kita baca sebelum ini dengan surah Ar-Rum ini. Surah ini sama-sama dimulakan dengan Alif Lam Mim. Itu persamaannya. Dan surah ini juga kalau kita perhatikan di akhir surah Ankabut, Allah Ta'ala perintah orang beriman supaya bermujahadah, berjihad. Dalam melaksanakan perintah Allah, nescaya Allah akan memberikan pertolongan. Dalam meninggikan agama Allah, nescaya Allah akan menunjukkan jalan. Maka kalau dalam surah Al-Ankabut pada ayat 69, itu ayat terakhir, menceritakan tentang perintah supaya bersungguh-sungguh dalam perjuangan, manakala dalam awal surah Ar-Rum menceritakan kemenangan. Walaupun Allah Ta'ala cerita tentang kemenangan Rom, maka ia sebenarnya simbolik kepada kemenangan umat Islam. Kalau Allah Ta'ala tolong Rom, apatah lagi orang yang beriman. Allah akan menangkan. Bila kita sebut pertolongan Allah, macam mana kita nak kenal sesuatu itu pertolongan Allah? Baik, setiap sesuatu Allah Ta'ala tentukan. Jadi atau tak jadi. Tapi bila kita nak menceritakan pertolongan Allah bagaimana? Bila kita mengetahui bahawa secara usaha kita tak mungkin kita boleh menang. Maka itulah dia pertolongan Allah. Secara apa yang kita lakukan, tak mungkin kerana jumlah kita sikit, kerana mungkin kita lemah, kerana kita kurang alat-alatnya, mereka banyak alat-alatnya, tiba-tiba Allah beri kemenangan, maka itu tanda pertolongan. Mana-mana perkara yang setiap perkara, kita ada melihat secara logik. Kita tahu kalau sekiranya
Kita buat kerja ni, dapat income banyak ni. Tetapi bila sesuatu berlaku di luar daripada apa yang kita fikirkan, maka itulah pertolongan Allah. Kita rasa kalau kita berniaga macam ni, paling banyak pun dapatlah RM100 sebagai contoh. Tiba-tiba melimpah ruah dapat. Maka itu pertolongan Allah. Secara peperangan juga begitu. Dengan tentera sikit, senjata pun sikit. Musuh pula terkena dengan latihannya, tenteranya, jumlahnya, pengalamannya. Mereka berpengalaman luas dalam peperangan. Tiba-tiba bila berlaku perang, menang. Maka itu pertolongan Allah. Sebagaimana peperangan Badar, bukan seluruh peperangan Islam. Sebab bila kita buat satu muqaranah, pasti orang Islam serba kekurangan dalam semua peperangan. Melainkan beberapa peperangan, secara umumnya kurang. Baik kita sebut perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Kesemuanya jumlah umat Islam yang sedikit. Hatta dalam peperangan Tabuk, jumlah umat Islam juga sikit menentang Rom. Tapi bila Allah beri kemenangan, secara logik tak boleh menang. Dengan Rom terkena dengan latihan lama dan sebagainya. Dan sama juga kisah perang Parsi dan Rom. Parsi ni asyik menang je. Dan Rom kalah. Tiba waktunya bila dipimpin oleh Hercules. Maharaja Hercules yang menjadikan dia terkenal. Buat kali pertama dia berjaya mengatasi Parsi. Walaupun secara pengalaman, rekod, persenjataan Parsi jauh lebih ke depan berbanding tentera Rom. Tapi ini tanda kemenangan dari Allah. Sebab itu kalau kita nak tahu sesuatu ini, baik, pertama kita kena tahu semua benda ialah ketentuan Allah. Itu pasti. Tapi kita nak tahu bagaimana ini pertolongan Allah. Kalau bagi orang beriman kita panggil ma'unah. Ma'unah ialah pertolongan yang Allah berikan pada orang beriman untuk mengeluarkan mereka daripada kesusahan ataupun daripada kehinaan. Dia panggil ma'unah. Kalau kita sebut karamah, merujuk kepada individu. Karamah, kemuliaan Allah beri pada individu tertentu. Mukjizat juga individu. Rasul. Tapi ma'unah merujuk pada semua. Pertolongan Allah. Ia merujuk pada individu mukmin, dia juga merujuk pada masyarakat muslim. Mujtama' masyarakat Islam. Maka ini sebut ma'unah. Pertolongan daripada Allah ataupun nasrah atau an-nasr. Pertolongan, bantuan daripada Allah Ta'ala. Itu secara umum bagaimana mengenali pertolongan Allah. Itu datang. Kemudian dalam surah ini juga, kalau kita lihat dalam surah Al-Ankabut, menyebut tentang unsur akidah, yang paling penting ialah tauhid. Datang secara, kita sebut sebagai mufassalan, iaitu secara detail. Maka surah ini juga mengulangi perkara yang sama yang berkait dengan hal akidah. Kalau dalam surah Al-Ankabut disebut, awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa summa yu'iduh. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah mengembalikan kejadian dan ciptaannya, yang ini membangkitkan semula. Manakala pada surah ini pula disebut, Allah Ta'ala sebut, fanzuru kaifa bada'al khalq. Sila berfikir, lihat bagaimana Allah memulakan kejadian makhluk ini semula, yang ini membangkitkannya. Kalau kita lihat dalam surah ini, kalau kita sebut tadi orang musyrik Mekah mula membenci ahli kitab. Bila berkait, kalau sebelum ini ahli kitab menjadi rujukan mereka dalam lawan orang Islam. Adapun sebab menjadikan mereka dalam kedua-dua surah ini, ada ayat, ada sebab yang menyebabkan penyembah berhala mula membenci ahli kitab. Sebab itu mereka berbangga Palestina. Kalau sebelum ini mereka akan dapat maklumat daripada kitab untuk lawan Rasulullah SAW. Tapi lama-kelamaan mereka bermusuh dengan ahli kitab. Antara sebab permusuhan dengan ahli kitab. Bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut, bila berhujah dengan orang-orang musyrik Mekah ini, atau penyembah berhala, maka disebut ayat, bal aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka tak guna akal. Pada penyembah berhala, tak guna akal. Tetapi bila Allah Ta'ala perintah supaya berdebat dan berdiskusi dengan ahli kitab, Allah suruh berdebat dengan baik. Allah Ta'ala berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billatihi ahsan. Jangan kamu berdiskusi dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang terbaik. Tapi kalau musyrik Mekah disebut tak ada akal pokok ni, maka mereka marah kerana ta'bir atau ayat berkait dengan penyembah berhala ni kasar. Manakala bila Allah suruh orang beriman berhadapan dengan orang Kristian ini, Allah suruh bercakap lembut, berdebat dengan baik. Mereka yang melampau di kalangan mereka.
Kedua-dua surah ini punca, ini surah Al-Ankabut dan surah Rum yang kita baca, punca berlaku kerenggangan hubungan antara musyrik Mekah dengan ahli kitab. Ini sebabnya. Dan yang kedua sebabnya ialah, iaitu dalam ayat dan surah ini disebut, wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kamu wahai ahli kitab. Dan Tuhan kami sama, satu Tuhan yang esa. Kerana ahli kitab percaya pada satu Tuhan, asasnya. Cuma mereka sebut anak Tuhan, isteri Tuhan. Tapi mereka percaya pada Tuhan, asas ketuhanan itu. Yang ini cuma anak. Ini cabang dia, cabang. Usulnya sama, Allah, Tuhan. Maka di situ menyebabkan ahli kitab merasakan bahawa, atau musyrik Mekah merasakan bahawa ahli kitab ni macam sokong orang Islam je. Nampak macam sokong. Kerana itu bila menang Parsi, mereka mengejek orang Islam. Kerana mereka menganggap ahli kitab itu sebahagian daripada orang Islam. Maka orang Islam ya. Orang Islam berbangga dengan ahli kitab. Kenapa? Kerana asas agama mereka. Dari sudut percayaan kepada Nabi-Nabi. Kerana agama berhala tak percaya Nabi langsung. Kepercayaan pada kitab. Kerana agama berhala tak percaya kitab langsung. Kepercayaan pada Tuhan. Agama berhala tak percaya Tuhan langsung melainkan berhala. Maka ini yang menjadikan orang Islam bergembira dengan kemenangan ahli kitab. Ini menunjukkan bahawa kita secara fitrah, bila ada orang sama dengan kita dari sudut manhaj, dari sudut prinsip, lalu dia menang, kita pun gembira, maka itu fitrah orang beriman. Walau mungkin kita berlainan agama, tapi kita punya berkongsi prinsip atau prinsip keadilan dan sebagainya, maka kita suka, bukan kerana kekufurannya, prinsip yang ada. Maka ini perlu kita tahu bagaimana orang Islam melihat sebahagian persamaan itu untuk kita menyokong ataupun tidak menyokong. Kenapa tak sokong ni? Ni sebab ni terus. Jenis orang kata tak ada agama ni. Puak-puak semua berhala ni serupa macam komunis lah. Dia tak percaya Tuhan secara asas ni. Maka tak boleh kita beri laluan pada mereka kerana mereka tak percaya asas ini. Tapi yang masih percaya kepada Tuhan, yang masih percaya kepada Rasul, maka dia ada suatu perkara yang sama dengan kita secara asas. Kemudian kalau kita lihat kandungan surah ini. Di mana surah ini dimulakan dengan menceritakan tentang perkara gaib yang akan berlaku. Iaitu kemenangan Rom sesudah mereka kalah. Dan ia akan berlaku sebagaimana Allah Ta'ala sebut. Dalam ayat ini, fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Bid'i sinin ialah antara 3 hingga 9 tahun. Maka selepas Rom kalah dengan Parsi, selepas 7 tahun mereka menang. Bila kalah, selepas 7 tahun mereka menang. Dan ini menunjukkan benarnya janji Allah Ta'ala tentang kemenangan Rom. Surah ini yang pertama dimulakan dengan pemberitahuan hal gaib tentang kemenangan Rom mengatasi Parsi. Dan ini membenarkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah ini yang kedua kandungannya ialah menyebut dalil-dalil ketauhidan, keesaan Allah dan kebesaran Allah Ta'ala dengan cara melihat permukaan alam ini yang daripada kejadian langit dan bumi. Dan yang ketiga, surah ini dalam surah Al-Ankabut memerintahkan kita mengambil iktibar pengajaran tentang kebinasaan kaum yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Akibat yang menimpa mereka yang begitu dahsyat disebabkan mereka menolak perintah Allah dan menyembah dan menyekutukan Allah. Yang keempat, surah ini juga menceritakan dalil-dalil tentang kebangkitan semula manusia. Manusia akan dibangkitkan dan perintah untuk beribadat kepada Allah yang esa, yang merupakan fitrah manusia. Kerana fitrah manusia, tak mungkin mereka terima Tuhan yang banyak. Kerana dalam ibadat, tak mungkin manusia beribadat dengan banyak Tuhan. Sebagaimana kita sebut dalam sebelum ini dalam surah Al-Ankabut, bila manusia berada dalam kesusahan, mereka cuma ingat satu Tuhan. Mereka tak akan ingat banyak Tuhan. Satu Tuhan sahaja. Ini membuktikan fitrah dalam hal ibadat ialah satu Tuhan, bukan berbilang-bilang. Yang kelima, surah ini juga memberi pelbagai perumpamaan tentang sekutu-sekutu itu bersifat lemah. Apa yang disekutukan kepada Allah oleh para penyembah berhala. Sifat mereka lemah, tidak memiliki, tidak mampu menjaga diri mereka sendiri, apatah lagi memberi manfaat kepada para penyembahnya. Tidak mampu memberi, menciptakan atau mengadakan atau memberi rezeki. Dan yang keenam,
Allah Ta'ala membongkarkan hakikat keadaan orang kafir. Hakikat orang kafir ini, waktu mana mereka susah, mereka ingat Tuhan. Dan waktu mana mereka senang, lalu mereka kembali menyembah berhala mereka. Itu hakikat Allah nak sebut. Perangai orang kafir. Waktu susah mereka ingat Tuhan yang esa. Dan bila mereka senang, mereka kembali pada berhala-berhala mereka. Yang ketujuh, Allah Ta'ala melarang orang-orang beriman daripada mengikut setiap jejak langkah pada penyembah berhala. Dan siapa sahaja yang selain daripada orang Islam kerana sifat agama mereka yang berpecah belah dan berpuak-puak. Yang dimaksudkannya ialah bila Allah larang perangai orang kafir, segala perangai orang kafir, sebagaimana hadis yang banyak, supaya kita dari sudut perbuatan, percakapan, pakaian, makan minum kita, cara, jangan menyamai orang kafir. Walaupun sebahagian kadang-kadang ikut cara orang kafir itu makruh, kadang-kala haram dan kadang-kala boleh bawa pada murtad. Maka Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman, jangan cuba untuk ikut orang kafir dengan apa bentuk cara. Hatta Umar Al-Khattab ke mana mengantar seorang gubernur di negara Azerbaijan. Azerbaijan memeluk Islam pada zaman Umar Al-Khattab. Jadi dulu pada kita ni Azerbaijan. Termasuklah Chechnya, negara yang disebut sebagai Caucasus. Caucasus ni Dagestan atau Chechnya-nya, Uzbekistannya, Azerbaijannya, ini semua kawasan Caucasus yang telah ditakluk oleh Soviet Union. Kebanyakan ini negara-negara Islam. Jadi Umar Khattab bila dia hantar gubernurnya, maka dia ingatkan satu pada gubernurnya. Iyyakum wattana'um wa zayyil musyrikin wa zayyil kafir. Kata Umar Khattab, aku ingatkan kamu, jangan kamu bermewah macam orang kafir dan jangan kamu pakai pakaian orang kafir. Jangan pakai pakaian kamu. Supaya apa? Supaya Islam dikenali. Kadang-kadang bila kita pergi ke negara orang kafir dah terkenal dengan pakaian dia. Maka kita tak boleh tunjuk pakaian sama dengan dia sehingga kita juga dianggap sebahagian daripada mereka. Apatah lagi kalau pakaian itu menyerupai agama. Ini lagi haram dengan sepakat ulama. Kalau pakaian agama. Ataupun pakaian-pakaian yang menjadikan syubhah. Ia umpama pakaian Santa Claus. Yang menjadikan Santa Claus ni bukanlah bentuk agama tapi khurafat dia, percaya. Santa Claus dia akan keluar setahun sekali. Dia keluar dalam keadaan gemuk. Sebab apa gemuk? Sebab dia keluar setahun sekali. Dia makan banyak, keluar dah gemuk. Baru nak kuruskan badan. Dia beri hadiah. Kepercayaan orang-orang bila menyambut Christmas. Dia percaya. Maka orang kita pun pakailah topi Santa Claus. Maka itu syubhah yang boleh merosakkan agama juga. Kerana sebab mengatakan Santa Claus bukanlah bentuk agama tapi bentuk cara sambutan mereka, khurafat mereka untuk gembirakan kanak-kanak. Maka semua orang dia kena tulis surat Santa Claus untuk hantar hadiah. Santa Claus pun hantar. Santa Claus tu bapak masing-masing lah. Sebab mana dia tahu siapa nak hadiah ni ada ni. Maka dia pun buat stokeng. Nanti anak dia tulis permintaan, letak dalam stokeng. Nanti malam anak tidur ayah pun tengok. Nanti esok lusa ayah menyamar Santa Claus. Suruh kawan-kawan yang pencing tu, yang tak ada kerja dah tu, jadi Santa Claus. Bawa hadiah ni. Maka dibina khurafat itu. Begitu lama kepada mereka. Ia benda yang disebut perkara baru dalam agama Kristian. Untuk menghiburkan kanak-kanak. Macam kita lah kita raya kita. Maka ada benda-benda baru masuk untuk hibur kanak-kanak kita. Mercung. Mercung tu bukan dalam agama kita. Tak ada kaitan. Tapi kita dah puluhan tahun bila cerita je raya, mercung. Ayah boleh mercung. Suruh anak main mercung. Ayah main banyak pada anak. Beli main. Ini benda dakhil. Dakhil maksudnya benda baru yang dimasukkan untuk meriahkan kanak-kanak. Dan bukan sebagai Islam. Tapi kita taklah kata secara totally haram sebab para ulama dalam hukum mercung ada dua pandangan. Satu mengatakan pembaziran maka haram. Saya kata tak, ia bentuk permainan macam main-main lain. Sebab bila manusia boleh berhibur mengentu maka dia haruskan. Kalau ikut asal pembaziran, semua bentuk mainan pembaziran. Beli anak-anak patung, beli mainan budak-budak, dia beli sekejap kena rosak. Walhai dibenarkan. Kerana namanya permainan memang macam tu. Kita beli basikal anak kita, beli sekejap, guna rosak. Apa taknya ayah dia naik sekali. Sebab nak tunjuk contoh cara naik basikal, habis basikal rosak. Jadi benda tu setengah menyatakan boleh, setengahnya kata tak boleh. Umpama duit raya. Duit raya ni bukan juga dalam Islam. Ia benda yang baru masuk untuk menghiburkan kanak-kanak.
supaya raya mereka seronok dapat duit raya. Ia bukan dalam sebahagian daripada sejarah Islam. Ia pengaruh luar. Tapi Islam tak kata tak boleh. Tak boleh, apatah lagi dia memang benar-benar menggembirakan dan menggalakkan sedekah dan sebagainya. Jadi setiap orang dia bersedekah pada hari raya. Dia akan beri duit pada mak dia, pada ayah dia, pada adik-beradik dia, pada anak-anak buah dia, yang merapatkan ukhuwah. Jadi bila orang tanya apa hukum memakai pakaian Santa Claus, kata ulama ia bentuk syubhat agama. Memang dia bukan daripada asas agama Kristian, tapi syubhat tu berlaku macam saya kata dalam masyarakat kita ada benda-benda kemasukan baru dalam hal-hal perayaan untuk mengembirakan. Tujuannya nak gembirakan kanak-kanak. Maka dia bawa cerita-cerita dongeng itu dan ini. Namun kita menjauhi pakaian orang kafir. Apatah lagi dia menyerupai sebarang bentuk agamanya dan sebagainya. Maka ini pesan Umar Al-Khattab. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran supaya kita jangan mengikuti perbuatan orang kafir, termasuk juga pakaian dan sebagainya. Dan yang ke-8, Allah Ta'ala perintah dalam surah ini, ini surah Ar-Rum, supaya orang beriman memperbanyakkan sedekah kepada kaum kerabat, kepada orang miskin, kepada Ibnu Sabi. Ibnu Sabi ialah orang-orang yang terputus bekalan dalam perjalanan. Setengah ulama menyebut Ibnu Sabi ini termasuk pelajar-pelajar. Mereka dianggap sebagai Ibnu Sabi yang belajar yang datang dari jauh. Kemudian meninggalkan riba ataupun muamalah riba dan menyuburkan harta dengan cara yang halal dan menyucikannya dengan cara zakat. Yang ke-9 surah ini membuat satu perbandingan kesudahan orang beriman dalam syurga yang kekal abadi, kurnia Allah Ta'ala, dengan kesudahan orang kafir dalam neraka jahim sebagai balasan perbuatan mereka dan kekufuran mereka. Maka menzahirkan tentang faedah keimanan, faedah beriman dan melakukan kebaikan, dan penyesalan kegelapan, kekufuran dan juga kejahatan. Yang ke-10, surah ini juga membawa beberapa dalil alam yang bertutur, yang berkata-kata dalam memberitahu tentang kekuasaan Allah. Maksudnya ialah Allah cerita dalam surah ini tentang alam, kejadian alam, seolah-olah alam ini bertutur nak beritahu aku ini hamba Allah yang Allah ciptakan dan aku bukti kepada Allah, bukti pada keesaan Allah. Seperti alam ini berkata-kata. Sebab manusia memang dalam Quran Allah ajar kita berfikir dengan connection kita dengan alam. Bila kita berfikir, kita menghubungkan daya fikir kita dengan alam. Kalau sekiranya kita berfikir dengan daya fikir berhubung dengan alam, maka kita akan nampak dengan luas. Maksudnya bagaimana? Contoh kita tengok langit, tengok bumi, dari situ kita create pemikiran kita berkait dengan kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah, ibda', kesenian yang Allah tunjukkan pada setiap ciptaannya, menghasilkan banyak idea-idea. Idea yang paling penting ialah ketundukan kepada Allah SWT. Kalau kita berfikir dengan menghubungkan diri kita dengan alam, kita akan merasa lebih tenang. Berbanding kita cuma fikir dalam kotak pemikiran kita yang sempit. Kalau kita cuma fikir apa yang kita ada je, dia macam stuck kat situ. Sebab tu bila kita melihat gunung ganang, melihat laut, melihat sungai, kita pergi ke gunung ganang dan sebagainya, kita fikir berkait dan hubungkan pemikiran kita dengan alam ini, sebagaimana saya selalu sebut, bahawa alam ini dipanggil sebagai wahyu terbuka. Kita sedang membaca wahyu terbuka. Al-Quran ini wahyu tertutup. Tuan-tuan kena buka. Quran tu sudah baca, tutup. Nak baca, buka. Ini panggil wahyu tertutup. Manakala alam yang Allah ciptakan, ini wahyu terbuka. Jadi setiap kali kita melihat alam, kita akan dapat sesuatu, manfaat. Termasuk bila kita melihat alam yang Allah binasakan, disebabkan kekufuran mereka, kejahatan mereka. Lalu fikiran tadi mewujudkan fikiran iktibar. Bila kita melihat bagaimana setiap makhluk Allah diberi rezeki, maka dia menambahkan keyakinan. Sebagaimana kisah Zunnun Al-Misri, punca dia bertaubat. Dia berfikir bila dia memilih jalan agama ini macam mana rezeki dia. Kita kadang-kala ada waktu kita fikir rezeki kita macam mana. Dah pencen gaji tak ada, macam mana rezeki. Tu jadi kedekut sikit dapat pencen. Setengah mereka. Atau orang yang income-nya terhad, bila nak suruh derma sikit rasa macam tak cukup. Keyakinan pada rezeki Allah tu dia macam tergantung. Kerana terlalu dia bergantung pada income dia. Lalu dia lupa untuk menggantungkan cara dia berfikir dengan Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Dia lupa. Akhirlah manusia kedekut. Maka kisah Zunnun Al-Misri,
Waktu dia berjalan, dia fikir. Tiba-tiba dia melihat seekor burung buta. Anak burung. Jatuh daripada pokok. Jatuh daripada pokok. Lalu tiba-tiba di hadapan burung tadi terbelah. Terbelah bunci. Lalu keluar bekas yang mengandungi makanan. Dan burung tu pun makan. Maka dia kata, cukup ya Allah, cukup. Aku telah ditegur oleh Allah. Ni burung buta ni pun Allah bagi rezeki. Ini mu yang sembah Allah, yang diperintahkan sembah Allah. Maka lagilah Allah bagi rezeki. Tuan-tuan kita kalau kerja, tuan-tuan kerja, tuan-tuan confident akan dapat gaji. Sebab kita kerja dengan majikan kita. Majikan kata awak buat kerja ni, nanti saya bagi gaji. Kita akan confident. Tuan-tuan kita ni buat kerja Tuhan. Perintah Allah. Maka jaminannya jauh lebih tinggi tentang rezeki kita supaya kita jangan bimbang. Bahkan Al-Imam Ibn Jauzi sebagai contoh, dia bawa satu kisah. Dalam kitabnya Sifatus Safwah. Cerita menarik bila ada seekor ular yang buta berada dekat sebatang pohon kurma yang dah mati. Tiba-tiba datang burung yang berulang alik. Rupanya burung tu buat makanan beri makan kepada ular yang buta. Maha suci Allah yang menjaga rezeki. Rezeki. Bukan hari ni kalau kita tengok YouTube pun banyak. Dan YouTube pun banyak. Kisah binatang beri makan pada binatang. Bagaimana Allah nak tunjuk tentang jaminan rezeki? Sebab itu bila kita berfikir melihat alam, ni Allah Ta'ala ajar kita. Supaya bila Allah tunjuk dalil-dalil ciptaan Allah, yang seolah-olah berkata-kata untuk beritahu Allah berkuasa, Allah itu yang esa. Dengan kita melihat angin yang Allah Ta'ala hantar, yang menurunkan hujan. Dengan kita melihat bahtera yang belayar di lautan, macam mana dia tak tenggelam. Bayangkan besi ni tak tenggelam. Besi ni sifatnya tenggelam. Kita ambil sekeping besi, kita letak laut, tenggelam. Kita ambil paku, letak, tenggelam. Tiba bila jadi kapal, dia tak tenggelam. So, tapi Allah boleh tenggelamkan dia. Datang ribut sikit, tenggelam. Datang angin sikit, tenggelam. Datang teknikal sikit, langgar batu karang itu begini, tenggelam. Maka kita lihat bagaimana Allah menjadikan bahtera-bahtera ini berjalan dengan selamat di atas permukaan laut. Allah suruh kita tengok. Sehingga laut ini, dia menjadi satu highway terbesar dunia. Tak payah dia lorong. Tak ada pun orang buat maintenance beki laut, tak ada. Kita highway kita, maintenance-nya 20 tahun tak habis-habis. Kalau saya ulang adik KL, hampir 8 tahun. 8 tahun lah dia beki jalan. Saya tahu bila habis dia beki jalan. Tapi laut, lihat Allah jadikan highway terbuka. Gerak je. Tak ada lorong, tak ada lampu isyarat, jalan. Ada lampu isyarat tengah laut tu. Jalan je. Allah jadikan highway yang terbuka. Menjadikan manusia boleh mencipta kekayaan yang banyak. Kerana kapal boleh bawa barang lebih banyak daripada mana-mana kenderaan lain. Kapal terbang ke. Walaupun ada Ukraine buat satu kapal terbang kargo terbesar di dunia. Besar dunia. Yang dah kena bom di Rusia. Yang anggap satu kehilangan industri terbesar dalam kargo dunia. Besar kapal dia. Dah sebesar padang bola kapal terbang. Besar. Ni Rusia buat kapal selam nama Typhoon. Sebesar 3 padang bola. Kapal selam besar. Besar lagi laut. So mana pun kapal dibuat. Kapal paling besar ni kapal tanker. Yang bawa minyak. Berjuta-juta gelen bawa. Besar. Sebesar-besarnya. Tapi duduk tengah laut kecil. Macam semut. Maka Allah suruh kita tengok laut. Bagaimana dia menjadi kenderaan kapal-kapal besar ini. Sumber rezeki pada manusia. Laut sentiasa beri rezeki percuma pada manusia. Tuan-tuan kita tak ada lauk nasi, tuan pergi ngai, insya-Allah dapat ikan. Baling jorang dapat ikan. Siapa pun boleh mengai. Siapa pun boleh dapat ikan. Laut tak pernah kedekut. Daripada dulu sampai sekarang. Dan tak ada orang boleh buat undang-undang jangan mengai ikan di laut. Terbuka. Agak-agak miskin je cari buat atau duduk tepi-tepi pergi ngai, insya-Allah dapat ikan. Ada rezekinya, udang boleh makan misalnya. Maka ini kurniaan Allah Ta'ala supaya kita lihat. Dan juga bagaimana Allah menjadikan orang-orang musafir ni. Supaya kita lihat orang musafir yang berdagang, yang berniaga ke seluruh pelosok dunia. Bagaimana Allah jadikan punca-punca rezeki mereka. Tak kalau kita tengok punca-punca rezeki. Nanti kita akan baca dalam penafsiran surah Rum. Ia satu rantaian rezeki manusia yang begitu menarik. Yang menunjukkan bahawa rezeki ini tak akan pernah putus. Kalau hari ini orang bicarakan tahun 2050, ada beberapa puluh pekerjaan yang akan hilang. Disebabkan peranan robot dan mesin. Bila robot mengambil alih. Syarikat-syarikat kereta sebagai contoh.
Dan banyaklah termasuklah ni syarikat ataupun yang kereta elektrik hari ni yang dia menghadkan pekerja manusia. Kalau satu kilang biasanya bekerja misal 100 orang, dengan ada mesin mungkin 10 orang je. Maka hilang sebesar. Lalu mereka beri satu andaian bahawa manusia akan kebuluran, manusia akan kadar jenayah yang tinggi sebab rezeki dah habis. Tapi kalau mereka baca Quran, mereka akan dapati bagaimana rantaian rezeki ini tak pernah putus. Sekalipun hari ni kita buat robot, hari ni kita buat mesin yang mengurangkan penggunaan pekerja-pekerja, saya minyak, saya servis, sehingga tak ada orang kerja di saya minyak, kita saya servis, kita pergi isi balik, kita isi sendiri, bayar sendiri, isi sendiri. Nanti semua bentuk bisnes macam tu. Tak ada lagi pekerja, kita kena kerja sendiri. Maksud kalau kita pergi kedai makan nanti, kita buat sendiri makanan, makan. Dah ada yang apa makan apa tu, yang bakar. Kita pergi, dia bagi kita dapur, masak sendiri. Dah jadi macam hilir pula kita. Pilih-pilih yang mentah-mentah tu, dia bagi dapur gas depan, masak. Tunggu setengah jam. Hitam muka. Kita tahu ni kita pergi masak ke kita pergi makan kedai? Dia orang panggil makan, saya lupa, steamboat ke benda dalam makanan ni. Kita pun makan. Tak. Semua meja dia dapur. Kejap lagi dia bagi pemotong bawang, pisau, potong bawang sendiri. Bagi je bawang. Semua kita macam jadikan kedai tu rumah kita untuk masak. Kita kena bayar kat dia. Jadi benda ni menjadikan pekerja makin kurang. Lalu saya katakan yang ni pakar-pakar dalam bidang industri berkata ada lebih kurang 30 hingga 60 jenis pekerjaan akan hilang. Yang melibatkan jutaan manusia. Dan kesan daripada itu manusia akan kebulur, manusia akan sekian-sekian, inflasi akan meningkat naik. Tentang ini andai otak mereka. Allah dah tunjuk sejak dulu. Setiap kali bertambah manusia, bertambahlah punca rezeki. Kerana itu Allah ingatkan kita jangan takut beranak sebab bimbangkan rezeki. Sebab Allah bagi rezeki pada anak kamu dan kamu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang bagi rezeki ini kami. Jangan ingat kita. Kita ustaz saya tak nak anak ramai nanti tak cukup duit. Bukan kamu bagi rezeki, Allah. Allah bagi rezeki pada anak-anak kamu dan pada kamu. Sebab tu dalam Islam tak boleh kita katakan hadkan kelahiran. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan aku bangga umat ramai. Tetapi ini merupakan sebab kekuatan umat Islam dan sebab umat Islam bertambah. Tentang inilah senjata demokrasi. Sebab tu guru kami kata, kamu kalau duduk dalam negara demokrasi, jihad kamu ialah melahirkan sebanyak-banyak anak. Itu jihad kamu. Sebab orang gunakan sokongan. Pangkau-pangkau. Kalau anak kita ramai, maka itu punca kemenangan. Orang kafir dia tak cenderung anak ramai. Seorang, dua orang. Lagi 10 tahun dia kalah lah dia. Undi tak cukup. Nanti saluran satu yang ramai. Itu pun dah ramai dah hilang. Saluran 7 dia orang tak ada sebab dia orang tak beranak. Tinggal lagi orang Islam lagi saluran 7. Kerana orang Islam suka beranak pinak ni. Kerana kita yakin rezeki tu. Contoh kalau kita tanya orang kafir, dia takut anak ramai kerana rezeki. Takut, susah. Sebab dikiaskan dengan pendapatan dia 2,000, anak seorang dah tak cukup. Kalau 2 orang macam mana cukup? Dia tak boleh nak fikir. Kita tuan-tuan Allah, luaskan pemikiran kita dengan berkata, Allah akan bagi rezeki. Setiap anak, daripada dalam perut lagi malaikat dah catat rezeki dia. Hadis ini dibaca supaya kita yakin. Belum budak tu keluar, Allah dah jamin rezeki. Maknanya bila ibu ni mengandung dan roh sudah ditiupkan, dah ada kehidupan dalam perut, maka Allah hantar malaikat. Menulis rezekinya. Tuan-tuan jangan bimbang ni bayi dalam perut isteri kita. Bayi dalam perut kita sebagai ibu. Allah dah catat rezeki dia. Maka jangan takut apa-apa. Orang Islam jangan ada sifat takut nak beranak ramai lah, takut begini. Kadang-kadang orang kafir sengaja takutkan orang Islam. Dia tak bagi kita beranak ramai. Kononnya cerita tentang kualiti. Buat apa anak-anak ramai-ramai kalau tak ada kualiti? Biar sikit tapi kualiti. Mereka suruh kita fikir cara dia. Sebab mereka fikir cara dia untuk dapat seorang lelaki, seorang perempuan. Tiba-tiba dua-dua tak ada kualiti. Asalnya mereka, macam contoh ada satu negara, saya tak sebut satu negara, dia galakkan rakyat ni cuma punya sepasang jantina, lelaki perempuan. Tapi kalau gagal, katakan dapat lelaki, dia benarkan lagi, boleh. Asalkan keluar je jantina lain, maka dia cukup. Nak seorang lelaki, seorang perempuan. Itu pun dah ramai. Kita dalam Islam tak ada cerita seorang lelaki, seorang perempuan. Kita pun tak kira lelaki atau perempuan. Setiap zuriatnya ada kebaikan. Lepas tu, bila saya katakan jangkaan, bagaimana Islam ini bertambah. Kerana orang Islam salah satu umat yang terus beranak dan beranak.
Di Palestin susah, rumah kecil tapi satu keluarga anak 10, 8, susah. Di Gaza tu susah. Sekatan itu, sekatan ini, tapi mereka tak pernah sekat untuk dapat anak yang ramai. Dan itu menjadikan ketakutan kerana mereka berkata, kalau seorang mujahidin kami dibunuh, kami akan lahirkan 100 orang lagi. Bunuh seorang kami lahir 100. Bunuh seorang kami lahirkan 100. Maka itu satu jihad mereka untuk mendapat anak-anak yang ramai. Dan saya katakan Nabi SAW berbangga dengan mana-mana orang Islam yang anak ramai. Hari ini Rusia. Beritahu masalah dia dari sudut kekuatan melawan negara-negara NATO baik, Amerika baik, ialah penduduk. Penduduk Rusia sekitar 146 juta. Sedangkan wilayahnya benuanya antara wilayah terbesar di dunia. Besar. Hari ini Vladimir Putin buat satu undang-undang. Siapa yang melahirkan lebih 10 orang, maka dia beri suatu anugerah negara. Yang berjumlah, kalau duit dolar lah, $16,000 USD. Diberikan kalau beranak 10. Tuan-tuan dah terlambat. Ni $16,000 USD. Yang pertama dapat tu pemimpin ceceng sebab anak dia 11 orang. Terus dapat. Dan dinobatkan sebagai ibu pahlawan. Bila kalau ibu tu boleh beranak ramai tu betul-betul pahlawan nak lawan anak-anak dia ni. Yang ni bersilap sana, ni bersilap sana. Jadi ibu tu kena jadi pahlawan. Sekejap melompat ibunya. Sekejap buat sergahan hanjebat. Suruh anak diam. Jadi ibunya betul-betul pahlawan. Dia panggil Al-Ummul Batal. Gelarang tu. Ibu pahlawan dapat $16,000 USD. Kerana dia tahu satu-satu cara yang menjadikan Rusia boleh menang, ramaikan penduduk. Sebab mereka 300 juta lebih. China 1.6 bilion. Rusia, dia besar di luar, dia cuma ada 145, 146. Sebab tu seorang padri Rusia berkata, jumlah umat Islam akan naik mendadak. Sebab yang suka kempen ni orang Islam. Beranaklah dia tu semua dapat 16,000 belaka. Maka ini satu tanda kemenangan umat Islam. Lepas tu umat Islam diajar tentang keyakinan rezeki. Allah suruh kita tengok bahawa uniknya Allah menjadikan rantaian rezeki itu berlaku. Tuan-tuan jangan bimbang kalau tak ada pekerjaan. Kita mana pernah fikir ada food pandanya, ada apa, Grab food. Pernah tuan-tuan terfikir dululah. Pernah tak kita fikir ada ni? Yang jenis panda yang boleh pergi ke rumah kita. Pergi hantar makanan, hantar ni. Kita tak pernah terfikir bentuk jualan itu berlaku. Tak pernah. Tak ada orang pernah fikir. Ada. Nanti satu hari nanti kalau lain pula datang bentuk lain pula, kita pun tak tahu. Tapi itu aja. Adalah urusan Allah. Urusan kita beranak, urusan Allah rezeki. Maka jangan bimbang. Cakap dengan anak-anak kita, jangan takut anak ramai. Bukan makna atuk nak jaga, atuk tak nak jaga. Atuk nak pergi kuliah. Masuk kamu jaga sendirilah. Tapi jangan takut, jangan bimbang. Setiap anak ada kemuliaan. Jangan termakan dengan dakwah kita nak anak yang berkualiti, maka kita pun beranak sikit. Kualiti tak kualiti kita tak tahu. Mana kita tahu kualiti tak kualiti? Kalau anak dua nak tahu mana-mana kualiti. Apakah orang anak 10 tak ada kualiti? Kata tak sempat nak didik. Tentu ini cara fikir orang kafir. Supaya mempengaruhi cara pemikiran orang Islam. Akhir sebagai orang Islam di bandar terpengaruh. Dia boleh beranak ramai, diikat. Dengan bantuan sistem perubatan pula. Bila anak 3, dia ajar ikat. Jangan lebih. Cik dah 3, kita kena ikat. Dia suka-suka dia nak ikat. Dia dah tanam doktrin tadi. Supaya kita tak beranak lebih ramai. Cukup 3. Kalau orang Islam tahu tak, kita tak akan ikat. Kadang-kadang ada orang Islam beranak ramai, kena marah pula. Marah pula. Bukan suruh ditanggung anak kita. Kerana mereka telah diajar untuk menyekat kelahiran orang Islam. Padahal tak ada masalah apa-apa. Beranak seramainya rezeki Allah tentukan. Dan setiap anak punca kepada kebahagiaan kita. Dunia akhirat. Maka Allah suruh lihat bagaimana perjalanan rezeki yang begitu ajaib. Lepas tu saya kata, kita tak boleh fikir cara orang kafir fikir. Mereka tak ada Tuhan, tak percaya Tuhan. Kita fikiran kita luas sampai akhirat. Itu yang menjadikan kita umat yang tak pernah putus asa. Umat yang kuat. Umat yang tidak pernah merasa lemah. Bagaimana Allah ajar kita, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa lemah. Kamulah orang yang paling mulia kalau benar kamu orang ada iman. Kita tak pernah rasa terhina apa pun. Kerana kita orang beriman, Allah janjikan banyak janjinya. Yang ke-11, ditutup surah ini dengan mengembirakan Nabi SAW. Rasulullah jangan bimbang. Disebabkan penolakan kaumnya. Kerana Allah Ta'ala telah tutup pintu hati mereka. Allah dah tutup. Dalam keadaan mereka mempunyai kemampuan untuk berfikir. Lalu mereka mensia-siakan akal mereka.
mensia-siakan panca indera mereka, mensia-siakan apa yang Allah berikan, nikmat-nikmat, untuk melihat segala bukti, segala barahin, tanda, mukjizat dan sebagainya. Maka Muhammad, kamu jangan sedih, aku yang tutup pintu hati mereka. Dan mereka tak akan beriman lagi. Dan kenapa? Kerana mereka tidak menggunakan apa yang Allah bagi. Kata kita logik macam ni. Kita kalau beri sesuatu benda pada anak kita tak guna, kita ambil balik. Mak dah kasih, tak guna. Macam ni balik. Tak guna. Orang suruh guna, tak guna. Maka Allah beri akal, Allah beri fikiran, guna. Tapi mereka tak guna, maka Allah, akibatnya Allah tutup pintu hati mereka. Maka Allah beri khabar gembira pada wahai Muhammad, kamu jangan sedih. Bukan dakwahmu yang tak berkesan. Bukan dakwahmu yang tak bijak. Bukan dakwah kamu tidak jelas. Jelas, semua jelas. Tapi aku tutup pintu hati mereka. Sebagai hukuman pada mereka. Kadang-kadang Nabi SAW bimbang takut dakwahnya tak jelas. Dakwahnya tak sampai. Hujahnya tak cukup kuat. Maka kebimbangan itu menyebabkan Rasulullah itu berdakwah. Tapi bila mana Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, jangan peduli, jangan sedih. Kami tutup hati mereka. Kami yang tutup hati mereka. Maka hilanglah kesedihan. Contoh kita mengajar anak murid kita tak faham pun susah. Saya ni khusus banyak dapat guru. Tak faham. Akhirnya dia datang. Ustaz, nak beritahu anak saya Ustaz ni, dia punya akal tak ada, Ustaz, otak je. Dia kecil macam tu. Kita pun tak apalah. Dia tak faham sudah. Memang tak ada otak anak ni. Misalnya contohlah. Dia memang tak boleh fikir. Dia slow learner ni ataupun belajar lembat, kita tak. Yang ni kita ke tepi, kita cerita lain ni. Ini kita ajak main-main sudah. Kan orang jadi cikgu bila tengah-tengah tak faham. Tu cikgu paling banyak ulang kata, faham tak? Faham tak? Dia faham, tanya, faham tak? Lagi tak faham. Okay, cikgu ulang. Faham tak? Akhir satu hari duk faham ulang. Jadi kadang-kadang cikgu ni pun tertekan, budak ni macam mana? Kita dah guna semua ilmu kita. Semua peringkat guna ni. Untuk fahamkan budak ni, tak faham. Tiba beritahu, Ustaz, budak ni macam tu Ustaz. Dia memang tak pernah faham Ustaz. Kita ngajar dia lama dah. Memang dia ni bukan dia orang faham. Jadi kita pun tenang. Lagi kita dah tak nak tanya dia faham ke tak faham. Begitu dalam makna Rasulullah berdakwah. Nabi cakap, Nabi berdakwah, Nabi pun rasa macam tekanan. Kenapa tak terima? Hujah dia jelas. Maka Allah kata, wahai Muhammad, jangan sedih. Kami sudah tutup pintu hati. Dek kejahatan, kesombongan mereka. Maka Rasulullah tak fikir lagi yang ni. Sebagaimana Nabi Nuh ketika mana dia mendoakan kaumnya supaya binasa, sesudah Allah beritahu bahawa kaumnya tak akan beriman lagi. Maka sebab itu Nabi Nuh doa biar Allah binasakan. Sebab mereka tak akan beriman buat macam mana pun. Kerana Allah dah tutup pintu hati mereka. Kerana itu mereka semua binasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.